السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله وصحبه من نصر واتبع والاه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن خاتمة عند الموت ورفع الدرجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berada dalam rumah Allah yang mulia sambil kita setelah berniat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillah taala, sejak i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah taala. Mudah-mudahan dengan segala amal yang telah kita curahkan, sekadar yang mampu kita lakukan, mudah-mudahan ia diterima oleh Allah Ta'ala dan dijadikan ia sebagai punca dan asbab rahmat Allah sehingga mendapat kejayaan di dalam syurga redha Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat sekalian, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala sebanyak-banyak kesyukuran. Antara nikmat yang paling besar yang telah kita kecapi adalah kita dipilih lahir di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu keistimewaan yang sangat luas, keistimewaan yang sangat besar, kerana kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa kita memohon, tanpa kita minta. Takdir yang Allah letakkan kita ni lahir di zaman ini di bawah payung panji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu keistimewaan di mana disebut bahawa para nabi daripada Adam sehinggalah Isa semuanya dipesan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti disebut dalam surah Al-Quran Ali Imran, wa idh akhadallahu mithaqan nabiyyin lama ataitukum min hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Allah buat berjanji dengan semua para nabi yang bakal diutuskan. Mithaq, wa idh akhadallahu mithaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Apabila aku telah berikan kepada kamu daripada kitab ataupun suhuf, lembaran, dan ilmu hikmah, kebijaksanaan, ilmu wahyu Allah Subhanahu wa taala, kamu dah dapat syariat Islam, kamu dah ada. Thumma ja'akum rasul, perjanjian Allah pada dia. Kemudian kalaulah zaman kamu dah dapat kitab, kamu dah ada undang-undang syariat zaman kamu, tetapi setelah datangnya rasul ini, thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, kemudian kalaulah datang zaman kamu tu, kalaulah datang nabi ini yang membawa berita membenarkan syariat-syariat Allah, maka la tu'minunna bihi wa la tansurunnah, hendaklah kamu beriman dengan dia, ikut syariatnya, patuh kepada ajarannya, wa la tansurunnah, dan kamu bantu sebarkan ajarannya. Seolah isyarat, tinggalkan kamu punya syariat, ikut syariat dia. Bukan seorang nabi yang Allah buat perjanjian, malah semua para nabi sebelum dilantik menjadi nabi, ini perjanjiannya. Sampai macam tu, sampai Allah buat perjanjian supaya para nabi jangan menyebarkan syariat mereka.
kitab mereka kalau Nabi ini wujud. Kata para ulama, siapa Nabi ini yang dimaksudkan datang Nabi ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katalah Nabi Muhammad lahir sezaman dengan Adam, Adam mesti hapus syariatnya, ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad lahir di zaman Nabi Nuh, Nabi Nuh kena padam syariatnya, kitabnya, suhufnya, ikut kitab Al-Quran, ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah begitu Nabi Musa, Nabi Isa, semua para nabi, apa jawab para nabi? Adakah mereka setuju? Qala aqrartum, adakah kamu setuju dengan perjanjian ni? Allah tanya. Setuju tak? Qalu aqrarna, semua kata ya, kami setuju, akur, kami ikrar, taat, patuh. Kalau kamu suruh macam tu, ya Allah, kami patuh. Datang Nabi Muhammad, zaman kami stop syariat kami, ikut syariat Muhammad. Kitab kami batal, ikut kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai datang kitab Al-Quran dan syariat Nabi Muhammad membatalkan syariat-syariat yang lain? Walaupun syariat yang lain juga datang daripada Allah, kerana syariat Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang paling menyeluruh, sempurna, lebih sempurna daripada syariat-syariat yang lain. Sehingga dan lebih ringan, mudah berbanding syariat yang lain, sempurna dan mudah. Kita tengok perbandingan zaman Nabi Musa AS, kalaulah mereka terlibat dengan satu-satu dosa, maka hukumnya mesti bunuh. Contoh, zaman Nabi Musa ada seorang lelaki yang juga nama Musa, di dalam Al-Quran sebut Samiri. Fakadzalika alqas Samiri, nama Samiri. Dia Musa tapi digelarkan Musa Samiri. Dia ni sehingga di zaman Nabi Musa dah selamat daripada laut, selamat daripada ancaman Fir'aun, Fir'aun tenggelam, maka Nabi Musa berkampung di Tur Saina, semenanjung Sinai. Di situ sehinggalah Nabi Musa nak bawa Bani Israel, nak melintas sehingga masuk ke Baitul Maqdis di Palestin. Tapi Allah sesatkan mereka, pusing-pusing, tak boleh keluar daripada situ, tak jumpa jalan. Dalam masa itu Nabi Musa dijemput oleh Allah untuk naik ke Jabal Musa, Bukit Musa, Tur Sina, kita sebut sekarang semenanjung Sinai, Tur Saina. Dan ketika Nabi Musa munajat selama 40 hari sehingga dapat kitab Taurat, maka Musa Samiri di bawah telah membuat satu maksiat dan dosa, iaitu mengajak kaum yang ditinggalkan oleh Nabi Musa supaya sembah kepada berhala. Ini satu jenayah, kan? Satu dosa yang besar. Maka bila Nabi Musa turun, apa Nabi Musa hukum dia orang? Hukum mereka dengan hukum bunuh. Allah suruh bunuh dia orang. Cara mereka nak terima taubat adalah dengan dibunuh mereka. Tetapi syariat Nabi Muhammad SAW, kalau dia bertaubat dan sempat kembali tanpa dihukum bunuh, maka diterima Islamnya. Ala kulli hal, lebih mudah dan lebih menyeluruh. Hebatnya syariat Nabi Muhammad SAW. Satu ketika Sayyidina Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia lalu di satu biara Yahudi, tiba-tiba orang Yahudi pelawar dia masuk. Maka bila masuk, diajarkan, mereka baca ayat Taurat, sehingga Sayyidina Umar boleh hafal, boleh ingat ayat Taurat tu dengan bahasa Ibrani. Dia boleh hafal dan dia boleh terjemahkan, faham dalam bahasa Arab, diterjemahkan dalam bahasa Arab. Maka setelah tu dia pun keluar nak jumpa Nabi SAW, nak bagi tahu dia dengar ayat tadi dalam kitab Taurat, macam nak bagi tahu pada Nabi tentang ilmu Taurat. Bila sampai pada Nabi SAW, maka Nabi terus dengar. Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, aku nak bagi tahu, aku dengar tadi satu ayat kitab Taurat. Belum Sayyidina Umar baca ayat Taurat, Nabi dah berubah mukanya, tanda tak setuju, rasa macam tak senang Umar ni nak baca kitab Taurat. Sehingga Sayyidina Umar nampak, Sayyidina Umar faham, para sahabat faham, Rasulullah tak senang, Rasulullah gembira, nampak pada riak muka baginda Rasulullah SAW.
Maka Sayyidina Umar Al-Khattab ketika itu dia tenangkan, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyya. Aku redha Allah sebagai Tuhan, Islam agama yang ku pegang, dan Muhammad itu adalah nabi yang ku pegang. Cukup. Maksudnya nak menenangkan kemarahan Nabi. Nabi pun terus kata, wahai Umar, takkan sempurna iman Musa kalau dia datang depan aku sekarang pun, kalau masih bawa syariatnya, tak sempurna. Dia mesti batalkan syariatnya, ikut syariatku. Seolah isyarat bahawa tak payah kamu nak belajar kitab Taurat, buat apa? Belajar Al-Quran, ilmu yang diturunkan. Ini lebih tepat, dan tak perlu lagi pada kitab-kitab yang lain untuk menyempurnakan Al-Quran. Tapi kita nak cerita ketinggian peribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kedudukan Nabi? Tengok, Allah sendiri mengangkat syariat Nabi Muhammad, menandakan kedudukan Nabi itu mengatasi semua para Nabi yang lain. Hebatnya pada pandangan Allah, maka dia juga hebat pada pandangan semua para Nabi yang diutuskan. Malah semua para Nabi sering mereka berkata, di kalangan mereka berkata kepada kaum-kaumnya, memperingati tentang Nabi akhir zaman. Sehingga Nabi Musa bila dengar tentang Ahyad, dalam kitab Taurat Nabi Muhammad disebut namanya sebagai Ahyad. Ahyad salah satu nama Nabi. Nama Nabi ini bukan satu dua je. Imam Al-Jazuli menyenaraikan sehingga 200 nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya boleh sebut sekarang, Muhammad, Ahmad, Mahmud, Hamid, Hamudah, pecahan daripada Hamidah. Hamidah ni pujian, yang memuji, yang dipuji, yang terpuji, pecahan daripada situ. Antaranya Aqib, Nabi sebut Anal Aqib, iaitu yang terakhir. Khatamun Nubuwah, penamat para Nabi. Dalam kitab Taurat disebut Ahyad, dalam kitab Injil disebut Ahmad. Sehingga pendeta Yahudi dan Nasara mereka berpesan-pesan kepada orang Arab, kamu datang dari mana? Mekah. Kalau dari Mekah, kamu nanti kedatangan Nabi Ahyad, kedatangan Nabi akhir namanya Ahmad, tak sebut Muhammad. Jadi orang Mekah walaupun hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, tapi mereka tak kenal Muhammad tu, mungkin orang lain kot. Yang dia orang pesan Ahyad, yang dia orang pesan Ahmad, tak faham bahawa Ahmad tu adalah Muhammad yang ada depan mereka. Antaranya Sayyidina Zaid bin Amru bin Nufail. Zaid bin Amru bin Nufail ni sepupu dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia mencari-cari Nabi, mencari-cari agama yang betul, sehingga dia lahir di Mekah tapi tak pernah sembah berhala. Dia tak suka pada orang yang menyembah berhala, dan tak suka kepada makanan yang disediakan, sembelihan orang-orang yang menyembah berhala. Tak nak makan dia takkan makan. Dia seorang yang tegas tak nak sujud pada berhala. Tapi dia tak, masa tu zaman Nabi Muhammad belum terima wahyu. Dia hijrah sampai ke Syam, dialog dengan pendeta yang paling besar dalam Yahudi. Dia nampak kesesatan, mereka sembah lain pada Allah. Dialog dengan Kristian, nampak lagi teruk, dia orang ni anggap 3 Allah, 3 Tuhan, Trinity. Tak terima dia. Malah sehingga dia tak terima, orang-orang pendeta tu kata, kalau kau tak nak terima agama kami, syariat kami, engkau balik je ke Mekah, tunggulah Nabi Ahyad, tunggulah Nabi Ahmad. Yang tu kata Nabi Ahmad. Maka dia pun balik, terus cari, tanya orang, ada tak orang yang mengaku Nabi? Belum lagi, Nabi tak dapat wahyu waktu tu. Ada nama Ahyad, nama Ahmad? Zaman tu tak ada nama demikian. Yang ada Muhammad bin Abdullah. Mungkin Muhammad ni lain kot. Maka dia tetap menunggu sampailah keadaan dia sakit tenat, sehinggalah dia berpesan kepada anak andanya Sayyidina Sa'id. Dia pesan pada anak dia, kalaulah engkau dengar ada Nabi yang datang di akhir zaman, namanya Ahyad, namanya Ahmad, kau patuh pada syariatnya, ikut, jangan bantah, bantu, ikut agama dia. Dia pesan pada anak dia. Tapi dia meninggal dunia sebelum Nabi menerima wahyu menjadi Rasul. Dan tak lama itu anak dia baru belasan tahun, Sayyidina Sa'id, akhirnya terus masuk Islam. Di kalangan baru 8 orang masuk Islam.
Sayyidina Sa'id bin Zaid, salah seorang daripada 10 orang sahabat yang telah dijamin ahli syurga. Sama level dengan Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Abdullah bin Zubair, Talha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid tadi. Nah, ceritanya semua para nabi telah memperingatkan tentang Ahmad, Ahyad dan sebagainya, supaya ikut syariat ini. Sehingga Nabi Musa AS bila dengar, dia minta, ya Allah, boleh tak jadikan aku nabi akhir zaman? Allah kata, dah ya, Ahyad akan datang nanti. Ya Allah, jadikan aku di kalangan umat Nabi Ahyad itu, Nabi akhir zaman itu. Maka Allah kata, cukup dah, engkau telah terima kitab Taurah, engkau telah terima suhuf yang diberikan, cukup dah untuk engkau. Tak diterima permintaan Nabi Musa AS. Nabi Isa minta, akhirnya diperkenankan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa mereka ni nak sangat jadi Nabi akhir zaman atau umat Nabi akhir zaman? Istimewanya, malah ketinggian kedudukan syariat Nabi Muhammad ini, umat Nabi Muhammad yang disebut oleh Nabi, ma baina sittina wa sab'in, umur umatku di antara 60-an 70-an. Umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang, ratusan kurang-kurangnya, 100, 200, ada yang sampai ribuan. Tapi dari sudut pahala di akhirat, takkan ada umat lain yang walaupun 1000 tahun pahalanya lebih banyak daripada umat Nabi Muhammad walaupun umurnya berpuluh-puluh tahun saja. Kenapa pula? Kerana yang pertama, ini kekasih Allah, Allah sayang padanya, Allah akan angkat dia bersama dengan umat-umatnya juga dihormati dan diletak tempat tinggi. Sehingga Nabi mengatakan, akulah Nabi paling akhir diutuskan, tapi akulah Nabi yang pertama dimasukkan ke dalam syurga. Umatku umat yang terakhir dan umat yang pertama dimasukkan ke dalam syurga. Ini ketinggian Nabi Muhammad SAW. Dari sudut kepribadian dan akhlak baginda, sudah pasti dialah yang terbaik. Sehingga Allah bersumpah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah mempunyai akhlak yang sangat agung. Perkataan azim, tuan-tuan, akhlak yang sangat agung bukanlah akhlak baik. Akhlak baik itu level lain. Yang sangat agung menyeluruh. Kadang-kadang kita tengok orang berakhlak baik, tapi dari satu sudut, mungkin sudut lain dia jadi lain pula. Waktu kita jumpa, kalau kita berkawan dengan dia, dia kawan dengan kita, sama-sama level, sama umur, dia baik. Tapi mungkin dia dengan anak tak jadi macam tu. Mungkin dia dengan isteri kasar pula. Mungkin dia dengan pekerja bawahan dia, dia marah maki gitu je. Jadi akhlak bukan akhlak yang agung. Akhlak baginda Nabi SAW menyeluruh dari sudut segala segi. Dia dengan sahabat-sahabatnya, dia dengan orang bawahannya, iaitu hamba sahaya yang baru masuk Islam, orang yang mutaakhir baru masuk Islam, orang yang baru jumpa Nabi sekali sekala, dan dia dengan isterinya, dia dengan cucu-cucunda baginda Nabi SAW, semuanya boleh dijadikan pribadi, contoh, tauladan bagi kita. Sehingga kata sebahagian disebutkan bahawa tak ada manusia yang segala sudut pandang semuanya sempurna kecuali jasad baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah akhlak yang agung, menyeluruh, semuanya baik. Dia berdepan dengan siapa pun baik, malah dia berdepan dengan musuh pun dengan akhlak yang baik, terpuji. Kita boleh baik dengan kawan, kawan bagi hadiah kat kita, birthday ke dia bagi hadiah, dia doa assalamualaikum baik dengan kita, kita pun baiklah dengan dia. Dia bagi hadiah, kita bagi hadiah kat dia. Tapi member yang memang khianat kita macam mana? Kita boleh buat baik macam member yang tak pernah khianat? Dia penipu kita sekian ribu juta dah kita kenal dengan dia, tiba-tiba dia kata assalamualaikum Pak Haji, memang kenal lah dengan kita, kan? Kita akan tonjolkan kemarahan kita. Baginda Rasulullah SAW tak pernah demikian, kan? Mungkin kita katalah, betul ke akhlak macam tu? Dengan musuh buat macam tu pun nak kena buat baik balik? Tidak. Inilah yang sangat yang disebut oleh Allah Ta'ala khuluqin azim, akhlak yang sangat hebat, sangat agung. Sehingga kalau kita baca-baca sirah Nabi, akhlak Nabi, seolah tak mampu, memang takkan ada orang menandingi atau mengikut jejak akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Ini pribadi Nabi yang sangat hebat. Beberapa kisah Nabi berdepan dengan musuh. Antaranya saya cerita, iaitu Nabi berdepan dengan musuh, seorang lelaki yang namanya Umair
bin Wahab. Satu ketika Umair bin Wahab ni, dia memang sangat jahat, sehingga orang kafir Quraisy pun panggil dia sebagai syaitan. Syaitan Quraisy. Dia ni syaitan Quraisy, jahat. Tak pernah dia, maksudnya dia memang jahatlah sehingga digelar demikian. Tapi anaknya menyertai perang Badar pihak musuh, bersama dengan musuh, dan ditangkap jadi tawanan perang. Dan dia sayang pada anaknya, dan dia rasa dendam, marah sangat pada Nabi Muhammad dan tentera Islam, sehingga dia gelisah macam mana nak selamatkan anaknya yang kena tangkap, ya? Dan setelah tu dia termenung di Kaabah ketika dia duduk di Hijr Ismail. Hijr Ismail tahu kan, yang melengkung tu macam C tu. Duduk di situ bersama dengan Safwan bin Umayyah, pun ni musuh Islam. Waktu itulah tak masuk Islam lagi. Jadi dia berkata kepada Safwan, kalaulah semuanya berdendam dengan Muhammad, dan kalaulah hutang aku ada orang tanggung, dan juga anak pinakku yang ramai ni ada orang tanggung keperluan dia orang, selesai beres dua benda tu, aku sanggup tinggal Mekah, pergi Madinah, bunuh Muhammad. Dia punya azam dia. Ketika tu Safwan ni adalah harta banyak, orang kaya, dan dia kata, kalau kau berani nak pergi bunuh Muhammad, beres, aku tanggung semua, aku bereskan hutang kau, aku bereskan kau punya keperluan anak pinak. Kau pergi cepat, kan? Sebab semua orang cari peluang nak bunuh Nabi Muhammad SAW. Dah ada orang berani macam ni, apalagi pergilah, aku bereskan semua yang kau kendaki. Maka setelah tu bangunlah dia, terus balik ke rumah dan pakai baju besi segalanya, keperluan macam nak pergi bunuh sungguh. Maka dia terus bergerak ke Madinah bersendirian, pergi seorang-seorang. Punyalah hebat dan beraninya dia. Sampai ke Madinah Al-Munawwarah, dia berlega cari mana Muhammad, dekat dengan Masjid Nabawi. Dan ketika tu terus dia bertembung dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar faham je lah, bila dapat dia memang tangkap dengan kasar. Dia heret depan Nabi, nak depan pintu masjid, terus dia suruh orang pegang. Dia masuk jumpa Rasulullah, bagi tahu, ya Rasulullah, hadzal kalb, ya Rasulullah, ini anjing ni datang dah, musuh Allah, adu Allah, dia kata, iaitu syaitan Quraisy. Jadi Umair bin Wahab. Nabi kata, siapa bawa masuk? Bawa masuk dalam masjid. Ketika Nabi berada dalam masjid, dan ketika tu dia heret dengan kasar, sambil pedang dia hunus letak kat tengkuk, dan dia pegang baju besi ni, heret masuk dengan kasar. Rasulullah tengok dia, Sayyidina Umar heret dengan kasar. Rasulullah beritahu, Umar, tinggalkan dia, lepaskan dia, jangan heret macam tu, bawa pelan-pelan, biar dia masuk sendiri. Sayyidina Umar pun simpan pedang, lepas dia. Dia pun jalan bersendirian, sedangkan dia pedang ada selang sini satu, selang sini satu, pakai baju besi lagi. Nabi kata, tak apa, bagi dia masuk. Berdepan dengan Nabi SAW, Nabi senyum pada dia, sambut dia macam sambut seorang kawan yang sangat hebat, kan? Bukanlah sambut sebagai seorang musuh. Dan ketika tu maka Rasulullah tanya dia, apa hajat engkau datang ke Madinah? Dia pun kata, aku hajat nak bincang dengan engkau tentang pembebasan anakku. Rasulullah kata, bukan, kamu datang bukan tujuan itu. Kamu datang dengan tujuan seperti mana kamu cakap ketika kamu berdua dengan Safwan bin Umayyah di Hijr Ismail. Waktu tu tiada seorang pun yang dengar kamu bercakap demikian, kalau ada orang tanggung hutang, tanggung anaknya, aku datang bunuh Muhammad. Safwan pun setuju menanggung kedua-dua benda tu, engkau terus datang nak bunuh aku, kata Nabi. Dia dengar macam tu, macam mana Nabi boleh tahu ayat tu? Nabi sebut ayat yang sama apa yang dia ucap pada Safwan di Mekah, Nabi di Madinah. Zaman tak ada perakam, tuan-tuan. Zaman tak ada lagi kamera nak rakam, nak buat live, kan, telekas dan sebagainya. Tapi Nabi boleh sebut dengan detail apa ayat yang dia sebut tadi. Terus dia terkejut, ya Muhammad, macam mana kau boleh tahu benda tu? Terus dia pegang tangan Nabi, dia kata, aku menyaksikan bahawa innaka Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah, aku saksi bahawa engkau memang betul Rasulullah, seperti, dan Rasulullah ajar dia syahadah masuk Islam. Islam dia. Kita tengok bagaimana muamalah Nabi sampai ke tahap
dia berdepan dengan musuh datang nak bunuh pun dia suruh lepas elok-elok, bagi datang elok-elok. Memanglah kita ni tak terdaya nak ikut akhlak yang sempurna itu, tak terdaya. Tapi sekurang-kurangnya kita baca kepribadian Nabi yang sempurna, kita ambil tahu hal hebat dia. Walaupun kita nampak kalau macam tu kita buat tah kita kena pijak, bodohlah kita buat macam tu kat musuh, dia pijak kepala kita kan, dan sebagainya. Tapi bagaimana kepribadian Nabi yang macam tu sehingga musuh yang keras pun tunduk, jadi lemah depan Nabi SAW kerana akhlak Nabi yang sangat hebat. Jadi walaupun kita tak mampu nak buat, tapi jangan kita anggap itu tak betul. Menganggap akhlak Nabi tak betul lah, kalau Nabi ada hidup zaman kita takkan buat macam tu lagi dah, Nabi mesti bantai punya macam kita buat dah. Tak boleh kita memandang demikian. Nabi tetap kalau ada di zaman bila-bila pun tetap membawa peribadi akhlak yang sangat hebat. Jadi kerana kemuliaan layanan Nabi kepada musuh tadi, terus tunduk pada Islam. Nabi tak perlu dakwah cerita Islam panjang-panjang, tunjuk macam tu je. Maka ditanya pada Umair, agak kenapa engkau jadi, bahasa kita kata, jadi cair? Tadi kau datang dengan macam memang nak bunuh, niat jauh dia datang dari Mekah nak bunuh, tapi datang-datang depan Nabi kau tak jadi, pedang kotlah nak keluar pedang pancung depan Muhammad je tu, dekatnya tak jadi. Dia kata sebenarnya memang aku membara dalam hati aku, daripada jauh ni datang memang tak ada tujuan lain, nak pancung Muhammad, ini niatnya tu je. Tapi bila aku berdepan, tengok daripada pintu tu dah nampak muka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus hatiku jadi lembut. Dan haibah Nabi, kehebatan Nabi, haibah ni ke aura Nabi yang sangat hebat tu, sehingga aku datang makin dekat, hati aku semakin merendah hati, semakin hilang musuh aku, kebencian aku kepada Muhammad. Sehingga bila datang depan Muhammad, tengok Nabi Muhammad layan aku kot, nak penampar ke, nak bagi penumbuk ke, kan, layan dengan kasar ke, tak. Senyuman Nabi terus menyebabkan aku lupa niat hajatku datang daripada Mekah. Terlupa dah, tak ingat dah. Jadi berdepan dengan Nabi tu haibah. Haibah ni kalau bahasa kita auranya. Kita kadang-kadang duduk depan kawan lain, kita sembang lebih kurang, tapi duduk depan untuk guru ke, alim ulama, tak boleh, kita duduk pun jadi haibah dia. Tu aura dia. Jadi aura Nabi SAW sehingga menyebabkan aku lupa niat hajatku yang jahat, sehingga terus aku nampak kebaikan yang ada pada wajahnya. Terus masuk Islam. Begitu ya kisah Nabi SAW melayan Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu sebelum Islam ni. Jadi Umair tadi yang disebut sebagai syaitan kurik akhirnya masuk Islam. Dia duduk dengan Nabi, belajar Islam, sehingga Nabi izinkan dia balik ke Mekah. Dia pun balik ke Mekah, cari kawan-kawan dia, ajak pada Islam. Sehingga Safwan yang dia Safwan offer nak jaga hutang dan sebagainya, pun dia cari mana Safwan. Safwan dengar Umair ni niat membara nak pergi bunuh Muhammad, tiba-tiba pergi masuk Islam, dah jadi lain. Maka dia pun tak nak jumpa dengan Umair, dia lari pergi sampai Jeddah. Si Umair tadi bila balik, maka dia cari mana Safwan, sehingga dia jumpa dan terus ajak pada Islam. Akhirnya dikatakan Safwan bin Umayyah antara sahabatnya masuk Islam. Jadi tengok, daripada musuh berdepan dengan akhlak Nabi yang lemah lembut, hebat kehebatan baginda Rasulullah SAW, sehingga dia menjadi pendakwah Nabi SAW, menyebarkan Islam di kota Mekah. Dan kisah lain bagaimana Nabi berdepan dengan Adi bin Hatim At-Ta'i. Rasulullah SAW satu ketika bila tawanan perang, antara tawanan perang seorang perempuan anak kepada Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i seorang Kristian, tapi dia punya hebat amalan pemurah dia luar biasa, sehingga orang Arab pun kagum dengan kemuliaan dia. Pemurah, setiap hari dia akan sembelih untanya, potong unta dia buat makan jamu orang miskin. Unta potong bagi orang miskin, buat makanan unta dia punya, dialah masak, dialah jamu orang miskin, kan. Penat lelah dia juga, harta dia penat pun dia. Setelah satu malam kepenatan dia ni, dah masak malam penatlah rehat, tiba-tiba ada lagi orang ketuk rumah dia.
Tanya siapa? Jiran sekian-sekian miskin, lapar, anak menangis nak makan, tak ada makanan. Dia dah habis zaman tu, tak ada lah peti ais nak simpan makanan. Habis-habislah. Jadi bila orang minta makanan nak kena pergi sembelih. Dia kata tak apa, tunggu dulu, aku pergi masak makanan, nanti aku hantar rumah kau. Ni tengah malam, time dia rehat keletihan siang tadi, tiba-tiba orang minta makanan. Hatim At-Ta'i ni punya pemurah yang Kristian ni, Nasara. Maka dia pun dah nak ambil unta kat ladang mana tu, tengah malam, jauh sangat, lambat nak pergi makan. Dia potong kuda dia, kuda kenderaan dia. Kuda tu kenderaan. Dia potong dagingnya, malam tu juga masak dan hantar terus makanan kepada orang miskin yang minta tadi. Tak sergah, tak maki, tak marah, tapi dengan layanan baik, akhlak baik. Sebab dia Hatim At-Ta'i, tapi dia tak Islam. Bila orang beritahu ya Rasulullah, antara tawanan perang adalah anak perempuan, seorang perempuan anak kepada Hatim At-Ta'i. Tak apa, tak tawan dia. Tak lama setelah tu datang Adi. Adi juga saudara kepada perempuan tadi. Dia datang nak minta Nabi bebaskan adik perempuan dia. Walaupun dengan apa bayaran dia sanggup. Orang kaya. Tapi bila dia datang nak jumpa Nabi, Nabi kata, kau siapa? Aku adalah Adi bin Hatim At-Ta'i, anak Hatim At-Ta'i. Nanti dulu. Nabi pergi balik rumah, siapkan rumahnya, jom silakan masuk rumah. Ini dia tak Islam lagi, Adi waktu tu, dia masih agama Nasara. Maka Nabi minta dia datang ke rumah, layan dia, sehingga dikatakan lantai rumah Nabi ni pasir, kan? Jadi Nabi ada selendang yang buat sejadah lapik semayang apa segala ni, selendang ni. Jadi Adi datang, Nabi ambil selendang, hampa letak, suruh Adi duduk atas kain selendang. Nabi duduk kat mana? Atas tanah, tak ada hamparan. Yang ni diletak untuk Adi Hatim. Jadi Adi pun dah duduk. Dia tanya, Muhammad, engkau pemimpin kabilah, pemimpin orang Islam, takkan engkau duduk atas tanah tu, engkau layan duduk atas kain hamparan? Maka Rasulullah beritahu, kerana kemuliaan ayahmu, Nabi juga layan si anaknya, mulia ayah dia. Jadi Nabi tak hantam, kata ayah engkau agama tak betul lah, neraka lah ayah engkau, tak betul lah, silap lah, beginilah. Nabi sanjung tinggi. Setelah tu Adi kata, tidak lain akhlakmu begitu, maka terus dia masuk Islam. Kerana akhlaknya baginda Nabi SAW, layan dia orang biasa, sedangkan Nabi orang besar pun layan dengan mulia kepada dia, terus cair dia menerima Islam. Tak jadi dia nak tawan adik dia tadi, ataupun nak keluarkan, nak bebaskan adiknya. Begitulah kedudukan pribadi baginda Rasulullah SAW, sehingga Islam tu tersebar, meluas. Dan sepatutnya akhlak lebih didahulukan daripada ilmu. Maksudnya apa dia? Bukan kita kata tak payah belajar ilmu, belajar akhlak je lah. Tak, ilmu juga penting. Seperti mana kata para ulama, seperti mana kalau makanan cantik sedap tapi perisanya tak ada garamnya, mungkin tak ada manisnya, kan, tak ada perisa dia, jadi tawar, tak sedap. Walaupun nampak cantik, warna-warni, tapi kalau ada sikit benda tu masuk, cantik, sedap. Begitulah kita, ilmu patut belajar, tapi adab juga kena kita belajar dan kena praktik dalam kehidupan kita. Sehingga kan Imam, kalau boleh tuan-tuan, dalam hal adab ni, antara buku yang saya sarankan, sebahagiannya lah, banyak lagi buku lain, antaranya juga kita ambil terus daripada hadis Nabi, iaitu Adab Mufrad, kitab hadis Adabul Mufrad. Dalam ni diceritakan adab kita dengan ibu bapa, adab kita dengan jiran, adab kita dengan kawan, adab kita dengan pekerja bawahan, adab kita dengan masyarakat sekitar, supaya kita dapat betulkan. Dan antaranya yang kita banyak lupakan zaman-zaman kita, sehingga anak-anak muda kita ni kita nampak dah, mereka tak peduli pada orang tua dan sebagainya. Sedangkan dalam Islam, Rasulullah sangat pentingkan beradab, berakhlak dengan orang tua. Walaupun dia bukan kedudukan tinggi, dia bukan alim, bapa nak hormat dia, aku lebih alim pada dia, tidak. Islam sangat menekankan menghormati orang tua, sehingga Nabi kata, mafhum daripada hadis, orang yang pada zaman mudanya sangat hormat kepada orang tua, sayang, hormat, sanjung kepada orang tua, pasti zaman dia tua nanti Allah akan datangkan anak muda hormat pada dia. Allah ganti balik.
Pasti. Birru aba'akum taburrukum abna'akum, kata Nabi SAW. Buat baiklah kamu pada ibu bapa kamu, nescaya kamu jadi ibu bapa nanti Allah ganti balik anak kamu akan berbakti kepada kamu seperti mana kamu buat dulu. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Balasan kebaikan itu dibalas dengan kebaikan yang seumpama itu juga. Kita buat baik pada orang macam ni, kita dapat yang tu. Kita pemurah dengan orang, Allah pemurah dengan kita. Kita maafkan orang, Allah juga maafkan kita. Kita kedekut dengan orang, Allah juga kedekut dengan kita. La tuki fayuki Allahu alaiki. Jangan kamu kedekut sempit pemberian engkau pada orang, nescaya Allah juga sempit kedekut pemberiannya pada engkau. Allah balas balik seperti mana kita buat pada orang. Kita baik, Allah baik dengan kita. Hal jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kejahatan yang pernah kita buat pada orang, Allah akan balas kejahatan macam tu juga kat kita. Kita cakap dengan orang lebih kurang main lepas je, biar dia sakit hati, lantar dia lah, hantam je. Nanti akan kita terima benda tu lagi teruk. Kita buat mungkin sekali, akan datang kena kat kita mungkin 10 kali. Lagi kita sakit hati. Kan? Kita menipu orang boleh lepas, jaga satu hari penipu-penipu lain akan datang pada kita juga. Sama, benda tu cycle, dia pusing balik. Kan? Jadi inilah adab-adab Rasulullah SAW dan akhlak yang perlu dan sangat hebat sehinggalah Islam tu mula tersebar. Dan sebarnya Islam bukan semata-mata ilmu Islam, tapi sebarnya Islam adalah kerana akhlaknya yang mulia. Tidak ada dalam akhlak-akhlak yang lain. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itu insya-Allah, dan mudah-mudahan ada peluang lain kita bertemu lagi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa akhtina bil husna wa anta radin anna fi khairin wa lutfin wa afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.